Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Habibina maulana qudwatina uswatina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kita muliakan saudara pengurusi majlis kita pada malam ini yang baru sebentar tadi memberikan ucapan aluan. Yang kita muliakan seluruh sah kepimpinan ahli jawatan kuasa Masjid Kampung Kepoh, Hulu Terengganu, para imam, para bilal, hadirin hadirat tetamu Allah sekalian. Kita panjatkan syukur kepada Allah Ta'ala dengan limpah dan kurnianya kita dapat berkumpul malam ini di Masjid Kampung Kepoh dalam sesi majlis ilmu. Mudah-mudahan diberkati, mudah-mudahan dirahmati. Semoga apa yang kita lakukan ini dikira amal saleh yang akan memberi kebaikan untuk hidup kita di dunia insya-Allah dan menjadi saham untuk keuntungan kita di akhirat nanti pada hari kita dibawa ramai bertemu dengan Allah insya-Allah Ta'ala. Untuk ceramah jemputan ini kita akan tazkirah dulu setengah jam dan selebihnya kita akan gunakan masa itu untuk menjawab soalan. Soalan yang sudah dihantar di atas meja saya ada lebih kurang 20 soalan. Siapa yang belum tulis soalan boleh tulis sekarang dan hantar ke depan. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih wa hijratuhu ila Allah wa rasulih man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw limra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi atau kama qala rawahul Bukhari wa Muslim. Sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Bila sebut hadis ni, dia adalah dua sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam itu yang pada asalnya adalah dua, Al-Quran dan hadis. Kemudian dua lagi iaitu ijma' dan qiyas. Maka hukum yang paling tinggi adalah Al-Quran dan hadis. Dan jika tidak ada disebut permasalahan atau keputusan hukum itu dalam Quran dan hadis, hendaklah kita lihat kepada ijma' dan qiyas. Dia ini para pandangan para ulama yang bermula daripada ulama zaman sahabat sampai ke hari kiamat. Okey. Inilah hadis. Maksudnya segala perkara yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama ada dia bercakap, orang panggil hadis, atau dia berbuat, dia tak bercakap, orang panggil hadis juga. Contoh dia bercakap macam hadis saya baca tadi, Rasulullah bersabda innamal a'malu binniyat. Itu sabda dia yang berkata, itu hadis. Kenapa hadis? Kerana Nabi yang berkata. Kalau kita yang cakap, orang panggil hadis. Yang kedua, Nabi tidak bercakap, tapi orang yang tengok, orang cerita Nabi buat begini. Itu hadis tak? Contohnya kata sahabat, ra'aitu Rasulullah, aku nampak Rasulullah, nampak yatawadda, mengambil wudu. Maka itu juga hadis. Kerana yang mengambil wuduk dalam cerita itu Nabi. Nampak? Jadi sama ada Nabi bercakap, kita jadikan panduan hidup kita, atau Nabi berbuat, sahabat nampak kelih, pun panduan hidup kita juga. Bila sebut kalam Allah, kalam Nabi, hendaklah kita dulukan daripada segala perkataan manusia. Yang jadi masalahnya kita sekarang, kita tak belajar. Akhirnya kita jadi jahil, dan kita tak dapat nak buat satu perbuatan yang betul. Sehingga kan perkataan manusia, kalau belaga dengan perkataan Nabi, kita pakai lagi orang manusia.
Nah, kita tak pakai hak Nabi. Kenapa? Kerana kita tidak tahu kehala ke bagi. Nah, jadi tujuan majlis ilmu supaya kita semua ni jadi masyarakat yang tahu kehala. Faham lagi? Kalau tak dengar kok, tak tahu kehala. Jadi cakap ngabung-ngabang kali. Nah, baik. Apa makna hadis? Ma udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw na'tin aw takrir. Segala yang Nabi bercakap, segala yang Nabi berbuat, segala sifat yang menunjukkan sifat Nabi atau itu kebenaran daripada Nabi, semuanya adalah hadis. 10,000 orang doktor pakar mengatakan A, Nabi mengatakan B, wajib dulukan Nabi. Kerana Nabi ni dia cakap daripada wahyu. Faham ni? 1 juta orang yang pangkat PhD, profesor, dia kata A, Nabi kata B, kena ikut Nabi. Faham lagi? Kita dah tokai kedai uci je kata lain, Nabi kata lain, ikut tokai kedai uci. Dah kerja dengan orang bukan Islam, dia kata, "Mek, sini tak boleh pakai lengan panjang. Ni kerja sini ni pakai lengan pendek." Nabi kata orang perempuan yang sudah besar tak boleh menampakkan aurat melainkan muka dan 2 pergelangan tangan. Jadi kita pakai hak mana? Nak kerja ke tak mau kerja? Kalau kerja boleh 700 pula. Faham? Kalau ikut Nabi tak boleh kepeng. Hak mana kita nak buat? Ikut orang kafir biar dengan pendek. Asal boleh witi. Betul tak? Itu perkataan Nabi letak di belakang. Bila begitu tak dapat masuk syurga. Siapa tak ikut hak Nabi kata, tak boleh masuk syurga. Tak kira mu orang Kepoh, mu orang KL, mu orang Mekah, ikut kata Nabi dapat masuk syurga, tak ikut tak masuk. Muagung dan negeri malam. Nah, SQ, YB, MB tak ada 25 apa. Ikut kata Nabi masuk syurga. Faham? Nah, tak ikut kata Nabi tak masuk. Sebab Nabi sebut dalam hadis, kullu ummati yadkhulul jannah, semua umat aku masuk syurga illa man aba, melainkan orang yang tak mau masuk. Berkata seorang laki-laki, "Ya Rasulullah, man yaba?" Siapa yang tak mau masuk itu ya Rasulullah? Nabi kata, "Man ata'ani dakhala jannah." Orang yang ikut aku kata masuk syurga. Wa man asani, nampak faqat aba. Maka orang yang tak ikut aku kata dia tak mau masuk. Bila tak masuk syurga, berani kira akhirat lagi. Orang masuk syurga dia sebut nama. Cik Song binti Drama, dia akan umum lagi. Dari Tajin, Kuala Lumpur, keputusan masuk syurga. Masuk. Faham lagi? Ada keputusan hukum. Pok Soh Kepoh. Keputusan tidak masuk syurga. Asal dah. Bila tak masuk syurga, balik semula kalau perang ke guna? Cik jawab. Dah. Faham lagi? Kalau kita keputusan haji dah pergi, balik rumah mula. Pergi cek di tabung haji, dia kata Pok Soh Kepoh tidak dapat pergi tahun ini. Balik mula Kepoh. Tapi kalau sebut tak masuk syurga, di mana? Kau lihat sana tu kan? Kau nalak. Faham lagi? Kerana akhirat 2 saja. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'id. Satu kumpulan masuk syurga, satu lagi kumpulan masuk dalam api neraka. Nauzubillah. Anak. Jadi kenalah. Dia kata biarlah gaji sejuta pun aku dah kerja. Sebab apa? Sebab lengang ini aurat. Nampak lagi? Aku beragama Islam. Islam benda mana? Man aslama li ahkamillah, orang yang menurut perintah hukum Allah. Lagi. Sebab tu bila kita semayang, kita tunjuk yang kita ini menyerah kalah. Allahu Akbar. Menyerah kalah ni kepada siapa?
kepada Allah yang Maha Besar. Sebab tu dalam undang-undang peperangan dunia, jika tentera itu tidak mau melawan lagi, dia buang senjata, dia berdiri, dia angkat tangan begini, tak boleh tembak. Tahu tak? Itu semua tu ambil daripada takbir. Takbir itu makna menyerahkan. Jadi Allah kata orang puan tak boleh bedah aurat. Nampak muka dengan dua kat ni, baju pun kena bubuh kaki sini. Tapi tokek kata kena pakai lengan pendek. Ni kat ni 700 bulan ni. Kita pun fikir-fikir lagi akhirat masuk neraka. Neraka rasa boleh berhenti. Lagi. Nampak? Tapi itu bukan orang kepoh lah, orang basuh. Maka balik kita kepada hadis innamal a'malu binniyat, hanya saja amalan itu ialah dengan berniat. Kita tak mau sebut tentang hijrah kat belakang tu, nak kabur niat dia. An-niyatu mahalluha fil qalbi, kata ulama, niat tu tepatnya dalam hati. Nah, jadi kalau orang niat tengok, tak tengok. Kerana apa? Tempatnya di dalam hati. Maksudnya kata ulama fiqh, hadis ini digunakan pada fiqh, pada tafsir, pada hadis, pada akidah. Tapi kalau fiqh kan, maksudnya yasihul amal, sah sebahagian amal-amal itu bin niat, dengan niat. Sebab tu kalau kita nak ambil wuduk wajib berniat. Nak tayammum wajib kena niat. Nak mandi junub wajib kena niat. Bersuci, kalau tak bersuci, kita dah ingat, kita ingatkan ada wuduk dah, kita sembahyang, tak berdosa. Dah sah dah? Tidak sah. Kita duk ingat ke tak batal di wuduk, padahal batal dah. Kita pergi sembahyang sah, tidak berdosa. Pasal apa? Tersalah. Dia dalam bab salah tidak berdosa. Lagi. Dah sah tak bayang? Tidak sah. Sebab apa? Sebab wajib niat. Niat itu rukun sembahyang. Apa makna rukun? Ma yatawaqqafu 'ala sihhati syai' wa kana juz'an minhu. Rukun maksudnya suatu benda yang mesti ada untuk sah suatu amal ibadat yang dia terdiri dalam juzuk ibadat itu. Jadi siapa yang tak niat, tak sah sembahyang. Siapa yang tak niat wuduk, tak sah sembahyang. Tak niat mandi, tak sah. Faham lagi? Baca orang nak ambil wuduk, macam mana niat? Masih basuh muka. Air pahit hujan sudah mandi ataupun buka pahit kolak, kita holong muka itu. Holong muka dalam hati aku niat berwuduk, sah. Kan payah kenapa ada orang kita bila ambil wuduk saja niat saja kat 20 minit. Sebab bodoh. Lagi kalau cerdik takkan gitu. Buka air kena di muka. Tadah itu dalam hati aku niat berwuduk atau saja aku berwuduk, sah lah. Bukan mesti begitu begini ulama buat contoh. Contoh niat itu saja aku berwuduk, sah. Sahaja aku mengambil wuduk, sah. Sahaja aku mengangkat hadas yang kecil, sah. Aku berniat mengangkat hadas, sah. Aku berniat berwuduk, sah. Aku berwuduk, sah juga. Itu contoh. Contoh. Macam niat jadi imam atau niat jadi makmum, tak mesti kata makmum. Apa saja niat yang menunjukkan kita ikut tu imam depan, sah. Lepas tu ulama kata, dan contohnya sahaja aku sembahyang fardu maghrib makmum. Dan kalau nak niat lain boleh ke, asal menunjukkan ikut imam. Tak boleh kata makmum, nak kata jemaah boleh. Aku sembahyang fardu maghrib berjamaah, sah. Masa takbir Allah, aku sembahyang fardu maghrib berjamaah, sah. Allah, aku sembahyang fardu maghrib beramai-ramai, sah. Allah, aku sembahyang fardu maghrib ikut tok imam depan aku ni, sah. Tak? Tak payah sebut nama lah apa. Aku sembahyang mengikut imam, sah. Aku mengikut lelaki di hadapanku ini, sah. Macam nikah kan? Aku nikahkan akan nikah, sah. Saya nikahkan akan kamu, sah. I nikahkan akan you, sah ke? Ana nikahkan akan anda, sah.
Jangan hantar nikah kanan pula. Tu baru tak sah. Faham? Jadi mudah. Jadi wuduk mudah tak? Aku niat berwuduk, aku mengambil wuduk, sahaja aku berwuduk, sahaja aku mengangkat hadas yang kecil, aku berniat mengangkat hadas, sah. Yang tak sah tak niat bau basuh tangan apa semua naik mayat, tidak sah. Lepas tu rukun wuduk ada 6. 4 daripada Quran, 2 daripada hadis. Apa 4 daripada Quran? Ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum. Wahai orang yang beriman, kalau berdiri nak solat, mu tak ada wuduk, basuh muka. Lagi, wa aydiyakum ilal marafiq, basuh tanganmu sampai ke siku. Yang ketiga lagi, wamsahu bi ru'usikum, basuhlah kepalamu pula, sapu. Yang keempat, wa arjulakum ilal ka'bain, basuh pula kaki sampai habis pada buku lali. 4 dah. 2 lagi daripada hadis. Mana? Tartib itu hadis. Nabi SAW sabda, ibda'u bima bada Allah bihi. Hendaklah kamu mulakan dengan apa yang Allah mula sebut di dalam Quran itu. Tertib. Dan lagi yang pertama, niat. Itu pun daripada hadis, innamal a'malu bin niat. Okey. Mandi junub lagi mudah. Aku niat mandi yang wajib. So, pasal apa yang mandi junub sampai 2 jam sudah? Apa benda? Tengok kalau orang was-was 2 jam mandi junub. Masuk dalam bilik air pukul 5 masuk dah. Pukul 5 pagi tu 4.30 masuk dah. Tok tua kata bagus nak tu aku. Ni memang set tajuk ni. Pukul 4.30 masuk dah. Tajuk kau apa was-was. 6.45 baru tubik. Tok tua merah muka duduk luar tunggu. Tok tua junub kau. Salah mana orang maklum malam. Faham? Dah. Pasal apa? Pasal ni. Pasal bodoh. Kamu dah je kan? Buka paip. Mandi hujan sini orang mandi paip hujan benda ni. Orang kepoh. Takkan mandi sungai ni zaman bila mandi sungai? Rumah molek-molek pada kedah sini. Betul tak? Buka paip hujan. Shower dia panggil. Buka keluar dah air. Keluar air. Allah paling. Berasa dah air kena paling. Bila berasa dah, aku mandi yang wajib, sah dah. Dah tak apa ke tak kata sahaja? Tak apa. Dah kalau kata sahaja, tak apa kau. Sahaja aku mandi yang wajib. Tepik tak apa. Sahaja aku mandi yang wajib. Biar air ni. Sah. Jadi tak patut kata sailanul ma' ala jami'il badan bin niyah. Makna mandi ratakan air seluruh badan biar ada niat. Satu syaitan pun cocok. Kat punggung tak kena sikit lagi air. Dah solayang. Lagi. Ni dah. Kita mandi siap dah. Syaitan pun kata siku dah kena sikit lagi. Mandi mula. Basuh siku pula dia cocok pula. Mu niat dulu ke air kena dulu tadi saya. Sudah kita mandi mula. Memang tak payah akhir cokeng. Kita pada mandi mula. Kaki apa kembang macam itik bahari air. Dah. Dia bodoh. Benda mudah kan. 5 minit dia mandi junub, dia mandi 25 minit dah siap-siap lagi. Orang basuh keran siap tengah jam. Dia 2 jam, tubuh cek balik keran. Ni masalah. Niat boleh wakil tak kalau niat? Boleh. Lepas tu suruh mengaji ketika darurah. Kita nak mandi junub, kita kata ke bini kita, yang awak niat saya malas niat kali yang ini. Tak boleh gitu. Tapi jika maknanya orang yang nak kita suruh mandi tu dia tidak sah berniat, maka boleh kita tolong niat. Bagaimana tu? Bini dia gila. Bini gila. Masalah bini gila. Tahu? Gila ni ada 2. Gila mana tu? Gila hok kotor tu lah. Ngawang-ngawang hok tepik nolong. Bukan gila hok comel ni. Ni gila juga. Gila tudung, gila pinggang makuk. Tu lain tu. Dah. Gila maksudnya hok yoya-yoya tak tahu benda. Faham? Hilang akal. Okey, kalau bini gila, faham tak gila? Bini yang gila ni dia keluar haid tak? Ke tak keluar? Keluar lah. Okey.
masa haid boleh tak suami dia jimak dia? Tak boleh. Faham tak? Fa'tanilun nisa'a fil mahid. Jangan mu jimak isterimu ketika haid. Faham lagi? Dia sama macam bini hak tak gila. Ada darah haid belaka. Apabila bini hak tak gila ni berhenti darah, dia mandi sendirinya. Tapi kalau bini hak gila ni berhenti darah, dia tidak mandi. Niat pandai tak? Tak pandai dia gila. Maka situlah mak kata suami niatkan dan suami mandikan. Kalau tidak, dah boleh jimak. Faham lagi? Itu wakil. Dan jadi mana-mana hak bini gila, tak tolong niat jimak. Nampak? Tapi bukan gila comel lah, gila kotor. Kalau pakai kain sebelah, baju sebelah. Faham? Itu maksud. Jadi contoh. Baik. Semayang, niat. Semayang maksudnya niat. Masa kita mula semayang. Semayang mula dengan benda. Takbir. Nabi SAW sebut dalam hadis, maksud solat itu iftitatuhat takbir waqtitamuhat taslim. Semayang tu startnya, mulanya takbir, sudahnya salam. Maka masa mana niat? Qasdu syai'in mu'tarinan bi fi'li. Qasad melakukan semayang itu serta dengan mula semayang. Allah, aku semayang pada maghrib akbar, mudah. Ada orang apa Allah ilah, tak masuk. Tak usah lama-lama sangat, pendek saja. Aku semayang fardu maghrib. Kaki sebelah aku semayang fardu isyak. Dah makmum? Makmum lepas takbir boleh. Masa takbir tak kata. Masa takbir gini, Allah, aku semayang fardu isyak. Akbar. Lepas akbar, makmum sah. Faham lagi? Jangan duk ikut nak sebut semua hak dalam kitab, itu sunat je. Faham? Ada orang ni nak sebut semua hak dalam kitab. Allah saja aku semayang fardu maghrib. 3 rakaat menghadap kiblat, mengikut tu imam. Dah ingat. Panjang. Tak payah. Allah, aku semayang fardu maghrib makmum. Esok banyak subuh. Allah, aku semayang fardu subuh makmum. Tenang sangat. Faham tak? Semayang salah niat. Sah ke tak? Tengok. Salah tak ke mana? Dia nak semayang fardu zuhur, dia niat sunat zuhur. Hukumnya tak batal semayang, jadi sunat zuhur. Faham lagi? Kan ni sah juga semayang sunat zuhur pada waktu itu. Yang tak sahnya dia niat yang ragu, yang rosok. Allah, dia niat korban. Nah, Allah, inilah korban sebagian lembuku, ini sudah hijrah. Maka tak jadi semayang. Okey? Dia semayang tunai niat semayang qada, sah. Jadi semayang qada. Itu pendapat setengah ulama. Dia semayang tunai, dia niat qada. Allah, aku semayang fardu subuh qada. Faham lagi? Jadi kalau jika dia ada semayang qada, maka tertunailah qadanya. Lepas tu kena semayang tunai juga. Faham lagi? Lepas semayang, Assalamualaikum warahmatullahi. Allah Rabbi, tak ingat niat saat ni. Tidak sah. Tak niat apa-apa. Kita niat tadi semayang zuhur. Allahu Akbar, aku semayang fardu zuhur. Siapa kat tayak awal, setan mari cocok. Mu niat zuhur ke asar? Asar ke zuhur tu? Mu niat tu dia tengok fikir boleh. Nak buat apa ni? Jangan layan. Mulayan was-was. Dia memang nak suruh kita kejar. Bukan zaman kita, sejak zaman Nabi. Masa bang tu ditembur. Habis bang mari pula. Tandu, baju, kepala, mata pak semgia, telinga gebeng. Nabi kata, "Idza adzana al-muadzinu fa adbara syaitan, hatta lahu dhura." Apabila dilaungkan azan oleh Tok Bilal,
maka larilah syaitan. Siapa tubik ketuk? Belang larinya tubik ketuk. Bunyi gitu. Wallahu a'lam. Dalam hadis tak buat bunyi guna-guna. Nabi kata tubik ketuk. Takutnya syaitan dengan azab. Summa akbalat. Summa maknanya lepas habis akbalat. Mari udah datang. Berderang bila tangga sejik. Nampak? Wa iza uqimat, dan apabila diqamatkan adbarat. Bila qamat lagi pula mau. Tak mau dengar kalimah azab, kalimah qamat dan azab. Faham lagi? Summa lepas pada habis qamat adbarat. Akbalat. Datang pula. Datang pula. Bila datang pula lalu memberi was-was kepada orang yang ada di masjid. Mata orang basuh muka, habis baju selah baju basuh habis. Dalam hadis ni. Nampak dia kata dak hati sini, dak hati sini, dak hati sini, dak hati habis sekolah. Orang sekolah boleh sekapung, di sekolah dia seorang. Air. Nampak 3 kali lebih ambil air masjid haram. Di rumah kita ambil lebih daripada 3 kali makruh pasal kita bayar. Air masjid bukan kita bayar, air wakaf. Lebih daripada 3 kali haram. Jangan main-main. Dia tipu dia datang. Nah, pergi sejik dah jadi pengikut syaitan. Nabi kata bila orang tu masuk dalam semayang, dia mari dekat. Dia ganggu mula daripada takbir, lepas tu kat niat, lepas tu kat huruf, lepas tu kat Fatihah, lepas tu kat rakaat, lepas tu kat Fatihah, dekat niat, dekat rakaat. Faham? Kita niat mayalah asar, dia kata niat mayang kerik. Kita niat mayang subuh, dia kata niat mayang witir. Jadi kucaran Nabi. Kita nak baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Cuk dia mari. Cek. Bismillah tu bermu tutup dah mulut. Dia kena tutup mulut mula-mula. Contoh tu kita pun asal dah bismillah mula. Kita nak kata ihdinas siratal mustaqim susah dah. Dia pun kata itu kena bunyi macam asa. Gitu. Tu yang Kalau itu njak atas belakang puklah kepala. Faham? Apa? Pengikut syaitan. Syaitan mana? Syaitan ganggu waswas. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Antara tugas syaitan ni kaca kuca hasut dalam hati-hati manusia. Hak dak semayang jangan semayang, hak semayang biar waswas. Batu ngaji molek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Dia dah kata. Pasal kita sebut jelas. Ni kita sebut tak putih. Saya takut cak dah dah. Dah betul soh. Sebut dengan jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak ada acara lah. Kita wala balim cukup. Dia tidak cukup 6 rakaat. Bandar datang. Jangan layak. Teruskan kerja-kerja. Tidak jadi mamak waswas. Orang semayang dia macam sembah bayang kokak. Takbirnya macam mana? Takbir. Macam nak tubir nyawa. Faham? Belajar tu mana? Mudah saja. Allahu Akbar. Tahu tak? Cuma tengok ni tu imam ke Allahu Akbar. Boleh. Tu imam Madinah Allahu Akbar. Tu imam Indonesia Jakarta Allahu Akbar. Dia imam Karachi Allahu Akbar. Boleh ada? Tahu tak? Amerika Allahu Akbar. Malaysia berat dah bodoh.
Orang ingat dia berjuruh mayang. Tak pakar awak ni. Sallu kama ra'aitumuni usolli, semayang macam aku semayang. Aku tak ada takbir macam kamu. Nah, mengarut ngabang sekali. Itu permainan syaitan nak perbodohkan kita. Okey? Habislah meleh dah apa semua dah ingat niat. Sebab tidak sah. Dah daging gua ni tahu ah. Dah ambil lah makan. Jadi sedekah. Tidak jadi korban. Kena faham. Sebab apa? Sebab lembu gebah dah meleh baru niat. Faham lagi? Dia demo niat Allah dah niat lagi. Beri dah ke ambil zakat dah niat. Tak sah. Kena niat bayar zakat. Inilah zakat yang wajib. Pada diriku dan anak isteriku. Bagus sah. Tak niat. Sah tak? Tak. Tapi ada yang tidak wajib niat. Contoh, membaca Quran. Tak wajib sahaja aku membaca Quran menghadap kiblat 2 lah kerana tak ada. Faham? Bismillahirrahmanirrahim. Sunat berniat kerana Allah. Bacalah. Kita nak berzikir. Tak wajib berniat. Nak kata subhanallah. Sahaja aku berzikir. Tak payah. Sebut, terus sebut subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tak apa. Tapi innamal a'mal binniat, innama hanya sungguhnya tasihhu ba'dul a'mal. Yang menjadi sahkan sebahagian amalan itu seperti sembahyang, puasa, zakat. Balik ke rumah dah siapa dah kepah, dah ingat niat haji. Sah tak? Dah. Faham? Pada pukul gambar muta tu. Jabar rahmah. Tak saya pergi muta muka jadi macam muta tu. Faham lagi? Dah kira dah muka gambar berapa beribu pin kali pun, dah ingat niat ihram, tidak sah. Kalau niat mengatasi miqat, sah lagi. Kena denda je. Dah ingat niat, tak sah. Kemudian lagi, kalau kita niat nak buat baik, kita tak buat pun boleh pahala. Niat nak mari kepah mana ni nak dengar, dah mari. Dapat sepahala. Dah kalau mari tambah 10, jadi 11 kata ulama. Baik. Tak tadi niat nak mari dah sejik, malam ni mari. Niat tak tadi malam ni mari 10, 11 boleh. Nampak? Tu. Kalau kita niat nak buat jahat. Niat. Dah pergi malam ni kasi nak pergi ambil porong. Kata baik nak pergi pasal nak pergi kedai buah malam ni. Faham? Niat nak pergi buat maksiat. Dok dosa, dok tulis. Dia pergi ambil ortina, ambil porong, barulah satu dosa. Itu rahmat Allah. Dalam gitu pun ramai masuk neraka. Banyaknya dosa. Niat nak buat baik 1 pahala, bila buat 10 pahala. Niat nak buat jahat, malah ni nak pergi curi wah sawit kali lama tak curi, balik Mekah ni tak curi kali. Faham? Niat dak dapat dosa, tak ada tulis lagi. Dak tulis lagi. Faham? Dia ambil buah orang mana tu baru tulis dosa. Faham lagi? Kerana Allah ni sangat kasih sayang kepada kita. Supaya kita ni nak banyak pahala ke pahala lebih banyak. Dalam gitu pun bila timbang ramanya masuk neraka. Kenapa? Kerana tidak menjadikan agama itu di hadapan hidupnya. Agama bubuh belakang. Ni orang Quran bubuh belakang. Pitih dengan akhirat, faham mana kita tu? Pokok halal haram dengan mana? Orang kira halal haram orang ni? Tak lah. Main rasuah je ratus-ratus juta, bengong dengar. Faham lagi? Bukan dia saja, kita sama kau. Kita main belah-belah riak. Tak kira dah benda haram setepak air duduk. Bukan mana mau haram 1 juta, neraka lain. Ni agak 15 rial, neraka lain dah. Bubuh setepak, buat sedekah. Faham lagi? Siapa makan harta haram masuk neraka. Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aulani. Setiap daging yang membesar makan harta haram masuk neraka. Kena kita tengoklah. Niat banyak-banyak nak buat baik. Kalau tak niat 10, buat 5 boleh tahan kira dah. Takut tak ada langsung kebaikan. Macam kita ni, mari ke sejik ni 10 tahun dah. Pernah tak kita ambil piti 1000 yang nak beli daging, buat nasi minyak, makan orang sejik ramai-ramai. Dah lah.
Dua kali hidup kita buat. Pasal apa? Pasal kita bakhil. Lagi dekuk kita. Tapi kalau orang panggil kita makan si minyak, suka kita. Suka. Nak alam apa? Bagian kita nak ambil piti kita jamu orang, jauh. Itu tanda-tanda kita jauh daripada syurga. Kan Nabi kata al-bakhilu ba'idu minallah wa ba'idu ilan nar wa ba'idu minal jannah wa qaribu ilan nar. Orang yang bergaduh, kedekut itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari syurga, dekat dengan dia. Dia tambah pergi sejik tu 30 tahun dah, dah pergi kat lain sejik tu sama. Dah ada bagi makanan, makan sedekah ada. Tok Imam ajar dia Quran anak dia, siapa tamat khatam boleh baca Quran. Gula sekilo. Gula sekilo, 8 tahun ngajar anak dia. Gula sekilo. Sehari kena buat sutik. Buat air. Sehari sutik. Faham tak? Daripada buta Quran siapa boleh baca Quran. Biar 1000 ini. Betul tak? Sedekah, tanda penghargaan. Dah, gula kilo. Tok Imam ambil cuti lagi. Lebih 2 tik buat masuk mula. Aku dah ikut 8 tahun. Kucai. Dak mandi kau tambah je nama tu. Tapi bukan kepoh, terjing. Betul tak? Rasa kita ni bukan umat akhirat, kita umat dunia. Mak dunia gua ni, tak ni ramai mari mana ni pernah masjid. Ramai mari tak ada kerja. Dia ada kerja mari tak? Tak mari. Ada kerja lagi. Dia belaga dengan PT, kena wis 1000. Boleh kena wis 1000 tapi mu kena pergi di Jenaga masa kuliah. Kita mari sini kan pergi Jenaga. Tak 1200 iya pun ngakak pergi. Kau dah lebih bangun. Betul tak? Dan ni amalannya tidak lagi orang kampung. Tak lagi. Ada orang setahun 2 kali mari sejid. Nama dengan mayang raya. Berat nama mari awal ni pukul 3 orang kita. Pasal soru enggak. Makan kedara. Betul tak? Sehari mari hari raya, solat raya. Tu boleh tahan ke hak bodoh kali mati baru mari. Mati baru mari. Dah lah mati baru mari. Depan kali pula duduk. Wanjo. Nah, dah main tengok orang tu. Nah, bisa ni orang diri dia tidur. Nah, dia punya hebat. Mampu kerah bang tanah jilat cok tu kata baru mari sejid. Betul tak? Jangan jadi gitu kita. Okey? Siang cari makan ketara, pagi petang, malam mari sujud di masjid. Boleh tak? Tanda kita ni tak sama dengan lembu, kambing, ayam, itik. Sebab kalau bau tupik pagi balik petang cari makan, lembu pun tupik pagi balik petang cari makan. Kepoh ni lembu pagi tupik tak? Pergi makan rumput. Tupik tak? Petang lembu balik mula rumah dia. Balik. Baru sama dengan kita. Kambing tupik pagi go, petang masuk mula langkuk. Kenapa? Cari makan rezeki. Ayam itik pagi berlepas, petang masuk mula langkuk, takut bewok. Duduk langkuk. Malam-malam cerita, lembu, kambing, gaya gigi, kubah ayam itik. Mari tak masjid? Tak. Jadi kita pagi turun, duduk Pulau Perang, duduk Tajinggau Seming Sungatong. Duduk Kepoh Pasang Ozek Kemamang. Duduk Basung buat menerak bangunan Ketai. Duduk Pulau Perang bawa lori balok tang ke Johor. Cari putihnya masalah. Tak ada masalah. Baru sama dengan binatang. Tu cari makan. Yang bezanya binatang malam dia tak mari masjid. Kalau tak percaya mau ambil posta ceramah perdana malam ini di Masjid Kepoh. Ustaz K tulis. Basung Al-Basungi. Datanglah beramai-ramai pukul 8 malam lepas maghrib. Mugi tembok depan gok lembu. Khatang. Bubuh poster Ustaz K tu depan lembu. Lembu mari tengok. Pasal apa? Nak tengok kambing dia ke apa depan kandang dia. Malam tu lembu tu mari tak kuliah. Itu persoalan. Mari tak? Dah bukan dah depan kandang dia mari tak? Tak pasal dia lembu.
Kita siang tu cari makan lah ke, atau kerja jabat ni, swasta ni, kereta tu ikut bank ni, ikut lori. Waktu bawa lori tu, lori bawa dia. Petang bakal balik belakang, duduk pasung balik pasung, duduk tani balik tani, ketang balik ketang, matang balik matang. Tapi malam tak mari lembu tu. Lagi lembu kaki dua. Agak-agak tersentaplah supaya kita ni tazkirah wa zakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, kerana peringatan itu pasti sentapkan hati orang-orang yang mukmin. Wallahu alam. Sebelum kita jawab soalan, saya diwakilkan oleh pihak Masjid Kampung Kepah melancarkan kutipan derma. Sumbangan tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini, kita nak pasang ekor masjid. Harga lebih kurang RM27,000, 8 biji. Satunya Pak kuasa kuda. Kalau kau traktor, dia seorang ni. RM27,000 ni dia seorang ni. Faham lagi? Tapi biarlah kita nak bagi ramai-ramai masuk surga belakang. Betul tak? Kita kutip malam ni untuk beli RM27,000 ekor masjid. Jadi minta gerak kantong masjid kanan ke kiri. Petugas daripada pelajar pondok sila bangun. Mereka akan gunakan karung yang berwarna hijau seperti ini untuk membangun. Pelan-pelan jangan duduk toko, kutip perlahan-lahan, berpecah molek. Jangan gaduh. Kadang-kadang orang tengah celup 50 yang pergi lari dah. Pelan-pelan. Tubik luar teh. Bagi yang nak beri sumbangan melalui online, akaun bank Masjid Kampung Kepah kita ialah Bank Agro. Nombor akaun 200655100060006096. Atas nama Masjid Seri Mulia Kampung Kepah. Yang nak bayar bil api boleh. Nombor akaunnya 220763092608 atas nama Timbalan Kursi JKKKK Kampung Kepah. Dan kita akan kekalkan nombor-nombor akaun ini di dalam live Facebook. Kita tak buang dah. Jadi tarpang sekalipun, kalau kita berasa nak beri sumbangan kepada Masjid Kepah, balik kepada Facebook, scroll di bawah, cari kuliah malam ini, ada tertera situ. Okey? Repuang kutip tau. Jangan balik, rugi. Kita masuk sesi yang ditunggu-tunggu, menjawab persoalan agama. Jangan balik. Ada kerja tak apalah balik. Balik pun rumah kita gitu kau. Bukan rumah papa jadi rumah batu. Faham lagi? Okey. Boleh. Pelan-pelan. Luar tu ramai lagi. Baik, sambil-sambil kita beri sumbangan untuk beli akaun Masjid Kampung Kepah, kita tengok soalan orang program kita ni. Orang ulu kita ni. Apakah hukum rider motosikal jenis sepak side mirror kereta bila kereta tak bagi signal? Baik. Kereta masuk tak bagi signal, dia pergi sepak lah. Hukum sepak menyepak ni bukan daripada ajaran Islam lah. Kalau terbalik apa semua rosak dengan sebab kelalaian tuan kereta, maka ganti ruginya atas tuan kereta. Tapi bukan jenis sepak-sepak lah tu. Salah-salah sepak bakal mertuamu. Kita sepak-sepak tengok kereta kakak kita sepak. Nampak? Mari ikut mana ni? Kerana apa? Kerana banyak duk tengok ke internet. Orang jahat-jahat berangan dia sepak. Faham? Dia tak kenang waktu, tak puas hati, tak wish signal, dia sepak. Dia sampai dakwah signal itu tak perlu sampai sepak. Dia sepak-sepak ni orang jahat, orang curi, peroboh dan sebagainya. Orang sepak kajang. Bolehkah kita pukul warga asing yang colek budak sekolah untuk pengajaran? Jika dia tak dikenakan hukuman kerana tidak ada pelaksana hukum, maka orang awam boleh melaksanakan hukum. Tapi tak boleh mengatasi daripada jumlah hukum yang tertera seperti hudud takdir yang telah ditetapkan. Kerana pengajaran. Adapun kalau dia memang akan dihukum dah, maka tak perlu kita ni yang menjatuhkan hukum. Suami saya seorang guru jurulatih pusat kurikulum. Setiap kali program anda pusat kurikulum, nama suami akan naik untuk bertugas. Dia beri
kelulusan persoalan di sini duit gaji tiap-tiap bulan sebagai guru berkat tak? Sebab sering kali tidak mengajar, diganti oleh guru lain. Baik, dia sebagai guru tapi ada hal-hal lain buat, contoh hal persatuan dan sebagainya. Berkat tak gaji dia? Jangannya bergantung kepada majikan. Jika perkara itu dibenarkan majikan, tak ada masalah. Faham lagi? Tidak ada masalah. Dia bukan menipu. Yang menipu tu tidak berkat. Orang suruh dia bang, dia pasal keset. Faham lagi? Dia duduk rumah main keren. Faham, dia pasal keset. Keset yang bang. Itu baru tak berkat. Tolong nasihat rakyat Terengganu jangan main hati kejung. Ini musim kepala air untuk rakyat Terengganu dan orang luar. Terima kasih. Jadi gitulah. Hati-hatilah kalau duduk di jeram-jeram kat kawasan air terjun. Air daripada atas bukit tu kita tak tahu. Memang dia banyaknya molek, tapi sekali-sekali dia ada kepala air dia. Kalau kepala air tu air saja boleh tahan kira. Sekali dengan kayu tu masalah. Kena orang tu dia akan jadi guling dalam air, kemudian bernafas dalam air, dia jadi sesumbar. Masuk air pengsan. 25 minit meninggal dunia. Tu cerita dia. Kalau air tu ditolak gitu saja. Banyakkan kalau kes kematian dia mari dengan kayu-kayu. Jadi hati-hatilah. Hati-hati. Tengok comel air, kena pandai-pandai lah tengok keadaan. Kalau musim berlaku pada air, elok-elok lah. Di kampung saya, polis buat tutup mata saja kes dadah. Biar gini, seorang dua yang buat kerja, jadi habis rosok habis. Faham lagi? Dia gitulah. Tak kira JPJ ke, skor ke, polis ke, ini masalah. Integriti dia panggil. Dadah ni masalah besar sekarang ni. Cuma 90-an dulu dadah itu dapat dilihat. Tepi-tepi jalan, ini cocok heroin, nonginyo berak jalan. Dan ni tak nampak. Geng-geng sabu, air batu ni tak nampak. Faham lagi? Nusuk belaka. Tapi kes makin ramai. Jadi tolong pantau-pantau tengoklah. Kalau kita nak harap sangat semuanya pada pasukan keselamatan, boleh juga. Kerana manusia ni kalau gaji dia kecil, orang tawarkan yang lebih besar, dia ambil yang benda besar. Macam kita juga lah. Ada cukup makan, litah haram. Ini jadi masalah. Jadi dadahnya sepatutnya susah lama dah. Tak susah-susah. Kerana yang nak buat kerja dengan betul itu ada 80 orang polis, 20 orang kerja tak betul. Kohok lagi dah. Tak nanti seorang. Faham lagi? Soalan seterusnya. Aurat abang ipar dan adik ipar, bolehkah buka tudung sama macam adik-beradik? Ipar ini tak boleh buka tudung kalau perempuan. Kalau budak boleh. Kerana kita boleh kahwin dengan ipar. Dia bukan mahram. Mahram itu yang sepatutnya bab aurat. Mahram ala sabilit tabi, mahram selama-lamanya. Kita dengan mak saudara kita selama-lamanya mahram. Itu baru boleh lah mak saudara kita buka tudung depan kita anak saudara. Faham? Tapi kalau ipar, mahram sementara. Sementara adik dia tu bini kita tak boleh kahwin dengan kakak ipar. Tapi kalau kita cerai dengan adik atau mati adik kita bahan kopi, boleh tak nikah dengan kakak ipar? Boleh. Maka kerana itu wajib menutup aurat. Okey? Soalan seterusnya. Apa pandangan Ustaz berkenaan kempen ubah bagi menukar pemerintahan kita sekarang ini? Pemerintahan apa? Pemerintahan Terengganu ni nak ubah benda. Nak ubah apa? Baiki awi jadi molek. Maksud ubah tu bukan ubah jamaah. Ubah hak mana yang tidak bekerja dengan betul, ubah. Masukkan orang yang bekerja dengan betul. Okey? Wajib tak suami bagi nafkah pada isteri macam kalau isteri itu kerja dengan suami dia bagi duit gaji? Tak tahulah kalau dia niat nak bagi nafkah pada isteri dia dengan duit gaji itu. Baik. Isteri kerja dengan suami. Suami ni kontraktor. Isteri kerja jadi kerani dia.
dibayarlah 2,000 sebulan kepada isteri itu. Itu bukan nafkah, itu upah kerja. Wajib pula beri nafkah yang lain, makan minum, tempat tinggal dan pakaian untuk sebulan. Contohnya, kalau makan minum, pakaian dan tempat tinggal itu 1,000, maka wajib tambah lagi 1,000 sebagai nafkah. Gaji bukan nafkah. Mana-mana suami yang dia bersandar kepada gaji dah, tak payah beri nafkah, suami itu berhutang kepada isterinya sampai mati. Faham? Saya ada satu soalan, boleh tak kalau kita sebagai seorang suami jadi ketua keluarga dan pelindung kepada kita apabila memarahi isteri dia keluar macam-macam. Contoh, babi gila dia kata. Dia laki dia ni pemimpin lah. Memang laki-laki ni pemimpin. Allah kata ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Orang laki-laki suami itu pemimpin bagi isterinya dan bagi anak-anak. Tapi dia kata laki dia ni kalau ada tak kena, dia kata ke bini dia babi gila. Faham lagi? Boleh ke? Tak boleh Dia marah boleh, jangan sampai melaknat. Marah boleh, jangan sampai mencarut. Tengking boleh, jangan sampai mengaibkan. Okey? Kenapa kita boleh tengking kita? Kerana kita martabat lebih tinggi daripada dia. Isteri haram meninggikan suara kepada suami. Kita dengan ibu bapa, kita haram meninggikan suara. Ibu bapa tak haram tengking anak. Tetapi ibu bapa haram maki anak. Anak kita salah, tak kena. Kita suruh tutup itu, dia tak tutup di kedai. Ayah masuk 3 ekor, begok tak rumah. Kita boleh marah, tak boleh maki. Faham? Ada hak dia. Marah tu boleh. Faham? Marah yang tidak ada perkataan maki hamun. Jadi kita pemimpin, takkan kita ni mulut jahat pada bini kita. Kalau bini kita yang mulut jahat, itu boleh diterima akal, kerana dia dipimpin. Kita boh, takkan boh pula maki hamun. Mana kita menunjukkan kita lebih baik daripada dia. Kita lebih sabar daripada isteri kita. Kita lebih kuat tahan daripada dia. Kita lebih berakhlak dari isteri, baru comel. Kalau kita bagi kalau kita bagi suami kita kahwin seorang lagi, betul tak kita dapat payung emas? Dia kata betul tak kalau kita beri suami kita nikah lagi, kita dapat payung emas. Kena faham dulu benda mana payung emas. Maksud payung emas tu bukan payung jalan dengan panas. Maksudnya syurga. Mana-mana isteri yang berbuat perkara-perkara yang menyukakan hati suami, dia dapat syurga. Faham lagi? Jadi kalau isteri kita benarkan kita kahwin lagi seorang, kita suka tak? Tok Imam suka tak? Kalau orang puan pergi kahwin, suka tak? Dia jawab ikhlas dalam masjid ni. Suka tak? Suka? Ada mari ya? Patutlah pun nak jawab. Pengusi pula. Pengusi majlis. Kalau isteri ada tak mari? Mari juga. Kalau tak apalah, buat lalu dia tak mari. Dia kata, abang kalau abang nak kahwin saya tak marah sikit. Asal abang lek sudah. Suka tak hati? Suka kan? Itu maksudnya menyukakan hati. Tapi menyukakan hati suami bukan maksudnya, bukan mesti beri kahwin saja. Segala bab. Dalam cakap kita jawab dengan menyukakan hati. Kita hidang makanan dia pun menyukakan hati. Kita layak pakai pakaian dia pun menyukakan hati suami. Itu semua dapat syurga. Kerana Nabi sebut ayyuma mar'atin mata wa zawjuha radin anha dakhalatil jannata ayyaba bin sya'at atau kama qala. Mana-mana isteri yang matilah, meninggal dunia, ketika dia hidup, dia menyukakan hati suaminya. Faham lagi? Maka isteri begini dapat masuk syurga mengikut mana pintu yang dia nak masuk. Nampak? Itu maksud dia. Bukan maksud payung tu. Congok pada masa lagi boleh payung mah. Orang lain masuk syurga ke dah. Jamu mana ni jauh dah masuk syurga? Dia asal boleh payung ni aja. Nampak berjadah pun boleh payung. Orang lain masuk syurga ke? Maksudnya mah itu ibarat daripada nikmat syurga.
Nah, jadi lakukanlah apa saja untuk suami kita suka. Tapi jangan benda yang haram lah, menyukakan suami. Nah, sebab Nabi kata wa zaujuha radin anha. Dia mati dah, suami dia redha dengan dia. Suami dia suka kepadanya. Masih dia hidup itu, faham? Itu menyebabkan dia dapat syurga. Aurat perempuan kat mana? Aurat laki-laki kat mana? Oh, parok main tanya lagu ni. Jadi kan ni, kalau kita orang awam ni hak tidak ada kena-mengena ni, aurat perempuan, muka dan pergelangan tangan dua ni bukan aurat. Ni sekat ni, kat pergelangan ni, tapak tangan, belakang tangan bukan aurat. Jadi tak salah. Jadilah pakai dengan lengan pendek perempuan naik motosikal dengan pendek pakai tudung. Kalau alik bandar tu kurang dah. pakai lengan pendek pakai tudung. Kalau lu ni gambar lagi nampak. Tak? Kalau pakai kain batik kat putih. Nah, kemar katung bagi-bagi. Nah, kemar katung ada lagi. Belum agak ni kemar katung. Posmen mari tengok bang. Kemar katung itu separuh tubik ni. Wah timun Cina. Faham lagi? Halal ke haram? Haram. Nah, kita nak jadi orang baik, tak payah duduk Mekah, tutup aurat kau puan. Betul tak? Kau tutup kau mahal, kau tutup kau mahal. Nah. Banyak dah kan kita buka. Nah, nak belajar tutup comel pula. Kerana apa? Al-mar'atu aurah wa bisuhunna fi buyutihinna. Kebanyakan badan perempuan itu aurat. Maka sebaik-baiknya kalau tak ada kerja mustahak, duduk di rumah lah. Bolehkah kita ikut Wahabi? Jalan yang disuruh kita ikut Nabi. Jangan ikut orang lain. Okey? Ikut Nabi selamat. Ikut orang lain bunuh-ganuh itu. Kalau Ustaz dipilih jadi calon PRU 15, nak atau tidak? Kita nak sokong Ustaz. Hak mana sih? Tak salah aku. Boleh 2 undi lagi. Hangus wang pertaruhan. Faham lagi? Kita seorang sokong, bini kita seorang sokong. Balik awal. Dia begini, jadi pemimpin bukan senang. Man wuliya faqad zubiha bi ghairi sikin. Siapa yang dilantik menjadi ketua, dia sebenarnya sedang disembelih dengan pisau yang tidak kelihatan. Maksudnya jika dia adil, dia jujur, dia ikhlas, dia integriti, dia tidak mendahului kepentingan diri, insya-Allah Allah tolong dia. Tapi kita bimbang tadilah. 5 tahun kita menjadi pemimpin, rumah rakyat ke besar, rumah dia besar. Rumah dia yang besar, kita takut lagu tu. Rumah kita gitu semua, sengit kita macam gok kambing. Jadi pemimpin sebenar 5 tahun dia memimpin, rakyat semakin baik rumah dia, rumah rakyat semakin molek, kedudukan rakyat semakin senang, dia macam tu dia. Kerana dia tidak ambil kesempatan daripada mendapat kuasa sebagai pemimpin. Itu yang kita sangat perlukan sebagai pemimpin. Betul tak? Ni 5 tahun rumah dia naik 2 tingkat. 480,000 siap. Rumah kita macam gok kambing gayuk kepang. Takut kita dipanggil seorang-seorang di hadapan Allah nanti tak ada nak jelaskan. Rakyat kata ni itu dia jah projek balik buat kita. Jeng-jeng kita. Jadi kita doakan biarlah orang-orang yang terpilih itu orang yang memang layak. Esok saya nak pergi tengok bola, nak pergi tengok aurat dan lutut, boleh tak jamak kosong? Tak boleh. Pasal bukan nak tengok bola, nak tengok aurat orang. Kerana rukhsah jamak itu rukhsah. Ar-rukhsah sunnatun lil ma'asi. Keringanan agama seperti jamak kosong itu tidak diberikan kepada perjalanan yang bertujuan buat dosa. Jadi kalau nak pergi tengok bola, boleh jamak kosong. Nak pergi tengok aurat pemain bola, tak boleh jamak kosong. Dah kita berasa tak sedar ni, ada ulama kata boleh jamak, ada kata tak boleh jamak. Tak payah jamak. Al-khuruj minal khilaf mustahab. Keluar daripada khilaf itu lebih baik. Soalan seterusnya,
Seorang anak menuduh bapaknya kafir, na'udzubillah. Tak sempat minta maaf, bapaknya mati. Adakah dia layak menerima harta pusaka bapaknya? Baik. Batulah orang yang menuduh orang lain kafir, dia kena adakan sandarannya. Apa hujah? Bukan tak boleh, ada hujah. Kenapa mu kata dia kafir? Dia pergi sembah berada dia. Baru ada hujah. Faham lagi? Bapa mu kata dia kafir. Dia kata Nabi Muhammad itu palsu. Apa boleh? Betul. Bukan kata tak boleh. Tapi kalau tidak ada hujah, maka kafir itu balik kepada dirinya sendiri. Faham? Baik, bila bapaknya sudah mati, gua nak kira bapak yang sudah mati dapat makan pusaka ke tidak? Begini, apa saja kelakuan anak semua dapat pusaka, melainkan dua jenis anak saja tak dapat pusaka. Pertama, anak itu kafir, keluar tumpuk agama. Yang kedua, anak itu yang membunuh ayah. Faham lagi? Dia yang bunuh ayah. Dia kocok ayah, nak beli wai syukur, ayah dia tak boleh piti. Kocok-kocok lepuk yang terajang, mati ayah. Faham? Tak makan pusaka. Okey, sesen pun tak boleh. Soalan seterusnya, apakah kau orang yang suka wasaq kepada orang lain? Allah kata inna ba'dadh-dhanni ismun, sebahagian daripada sangkaan kamu pada orang itu haram dan berdosa. Sebab tu kalau kita tak tahu orang ni molek ke tidak, sangka baik dahulu. Nak kata huduh tu biar ada bukti dulu. Kalau bos tengok orang duk cacar biar pagar orang mana-mana, jangan kata curi lagi. Boleh jadi tunggu orang. Tapi kalau dah jelas dah pakai topeng, waktu go TV ikut dapur, buat tangga bank penuh barang atas bank, pukul 4 pagi kalau pagi dah tunggu orang, tu memang orang curi. Faham? Jadi tak ada bukti, sangka baik. Kalau sangka buruk, kita dipertanggungjawabkan di akhirat. Soalan seterusnya, saya buat kebun tapi binatang lembu jiran saya masuk pagar dan makan hasil kebun saya. Adakah saya layak ambil lembu dan jual? Kalau boleh jual, saya tak nak. Saya tak nak katok, tapi kalau tak boleh jual, saya nak katok. Dia kaedah dia begini, apabila lembu makan hasil orang lain, contohnya jiran kita, dia lepas lembu dia masuk dalam pagar kita, makan pokok bunga kita. Kita beli pokok bunga itu RM100, maka tuan lembu wajib ganti. Tak ganti berdosa sampai mati. Itu kaedah dia. Okey. Orang sebelah rumah ada beruk buat naiknya. Faham? Beruk dia tu masuk dalam pagar kita, lebih belik kereta. Kita padahal baru buat belik kereta RM100. Tuan beruk wajib ganti RM100. Kalau tuan beruk tu tak ganti, sedangkan dia ada duit, berdosa sepanjang hayat. Bila mati tuan beruk tu, tak boleh bagi saka. Mereka kena cabut dulu RM100, bayar hutang pelik kereta patah tadi, baru boleh bagi saka. Itu kaedah dia. Okey? Tak usah katok lembu. Faham tak? Lembu reti apa? Mu katok nak kau. Apa lagi? Kalau katok supaya nak lari boleh. Jangan zalim. Ni bahan cuka getah tak belakang apa cabut kulit kawan tu, kamu akan dibicarakan di akhirat. Faham? Yang bodoh bukan lembu tu tuan lembu. Apakah hukum YB ke, MPKK ke, pilih anak beranak untuk bagi bantuan? Kalau yang dipilih tu anak beranak tu memang layak kerana susah, harus. Tapi kalau dia beritahu orang yang tak layak menerima, haram. Itu hati-hatilah. Hati-hati. Sebab apa? Sebab kita semua ni akan ditanya balik tentang amanah yang diberikan. Jawapan kita jelas molek, masuk syurga. Sakut molek, go to hell, masuk neraka kita. Soalan seterusnya, apakah balasan dan hukuman Allah orang yang ambil hak orang lain? Ambil hak orang lain wajib masuk neraka. Nabi kata mani qatata'a haqqan mri'in muslimin aujaballahu lahu an-nar wa harrama 'alal jannah. Qala rajulun walau kana yasira ya Rasulullah wa in qadiban min araq atau kama qala. Nabi kata barang siapa ambil hak orang lain tidak betul, ambil tanah orang, ambil harta orang tak betul, cara yang tidak betul, maka Allah wajibkan dia masuk neraka dan haram muka dia masuk syurga. Lalu bangun seorang laki-laki, kalau ambil sikit je, 1000 je, bukan berjuta-juta, 1000 saja. Contoh, nilainya. Nabi jawab walau qadiban min araq, sekalipun senilai sebatang kayu sugi samah je, masuk neraka. Faham lagi? Jelas. Soalan seterusnya, kampung kami ramai orang tua yang tak semayang.
Macam mana kita nak buat orang macam ini? Inna di nasihat. Agama ini nasihat. Teruskan nasihat. Syurga bukan kita 4 orang nak masuk dalam. Syurga itu sangat luas. Teruskan nasihat. Hati sakit tak ada masalah, itu fitrah manusia. Tapi cuba jugalah doakan dan dakwah, ajak sama-sama. Nah, ajak juga jangan putus asa. Nabi Nuh AS berdakwah selama 450 tahun baru dapat seorang. Dalam surah Yasin 3 orang nabi, seorang umat. 3 nabi. Seorang yang berjaya nasihat. Faham lagi? 3 nabi. Soalan seterusnya, bolehkah jelaskan hari terbaik untuk ziarah kubur ibu bapa kita? Tidak ada hari yang terpenting untuk ziarah kubur. Nabi kata zurul kubur fa innaha tuzakirul akhirah. Ziarahlah kubur-kubur kerana dia mengingatkan kepada kiamat dan hari akhirat. Adakah sebut sini hari? Tak ada. Cuma sebahagian ulama mengatakan afdal ziarah pada hari Jumaat, termasuk pada petang Khamis. Itu pandangan. Adapun yang sunatnya, setiap mana hari yang kita berkelapangan, pergilah ziarah. Kerana orang yang di dalam alam barzah itu kesunyian. Dan bila kita ziarah, dia rasa gembira sekadar mana kita duduk. Soalan seterusnya, apakah hukum orang yang buat pagar curi tanah orang lain? Siapa yang mengambil tanah orang lain sejengkal, Nabi kata, dia akan dicekik 7 lapis tanah di dalam kubur nanti. Faham? Tanah akan belik tekuk dia 7 lapis. Lagu mana cekik? Wallahu a'lam. Okey? Perempuan melahirkan anak 20 hari, darah nifas berhenti lama 10 hari, lepas tu keluar semula darah 15 hari. Adakah perlu qada atau tidak semayang 3 tanah darah berhenti itu? Baik. Dia beranak, lepas tu keluar darah 20 hari. Lepas tu berhenti 10 hari. Lepas tu keluar pula 15 hari. Baik, mula-mula beranak keluar 20 hari, berhenti 10. Jadi berapa semua? 30. Keluar pula lagi 15 hari. Jadi 45. Selama mana di dalam masa bawah pada 60, semuanya adalah nifas. Dengan syarat jarak antara darah kedua berhenti itu dengan darah pertama yang nak berhenti nak bagi darah kedua jangan sampai 15 hari. Kalau lebih dari 15 hari, darah yang kedua hukumnya haid. Faham lagi? Soalan seterusnya, adakah sah solat jika terkena jeluak bayi pada pakaian dan badan? Baik. Dia ada bayi anak kecil jeluak. Faham tak jeluak? Jeluak ini keluar makanan daripada dalam perut melalui mulut. Dah benda beza dengan mutah. Mutah ni orang tua. Orang muda, orang baby orang panggil jeluak. Kalau buat mak, orang panggil, mana buat mak? Jeluak. Orang panggil buat mak jeluak, mutah. Hukum sama je, najis belaka. Mutah pun najis, jeluak pun najis. Bila tu nak kata najis? Jika berbau busuk. Okey? Jadi maksudnya busuk ini makanan orang tua, dia makan kayu khamak, bersih boleh-boleh ada. Siapa perut, dia sudah bersentuh dengan air najis dalam perut. Kerana perut kita ni taki najis. Bila keluar balik, kayu khamak itu najis. Nak kenal bau busuk pun. Faham lagi? Jeluak budak-budak gitu kak, najis. Dia sudah masuk ke perut, nak keluar balik. Tapi kalau dia sampai dada, belum sampai perut, dia keluar balik, tidak najis. Kenapa? Belum bersentuh perut. Okey? Dalam tandas ada dah air kecil dalam tandas, air najis. Kita ambil kayu khamak, kita buat dekat dengan tandas. Gini. Najis tak? Dekat lagi dengan air tapi tak sentuh, najis tak? Tak lagi tak? Sentuh air najis, najis tak? Itu dengan perut kita. Makanan sampai tekuk, tengah-tengah kunyak, kawan tu bilang, "Mak, apa nak buat tubik?" Najis tak? Tak kan pasal baru tekuk. Kalau dada, tak najis lagi. Sampai perut keluar balik, najis. Okey? Baik, katakanlah jeluak anak ini najis lah. Hak busuk tu kan. Maka kalau kena di kain mak, di baju mak pun semua najis. Boleh buat semayang? Tak boleh. Kerana syarat sah semayang
ialah suci badan, pakaian, tempat. 3 perkara ni dari najis yang tidak dimaafkan. Cuma ulama berkata sedikit jeluak. Sedikit jeluak, sedikit muntah bayi, yang susah dijaga, kena sedikit pada pakaian ibu yang mengasuh anak. Faham lagi? Dimaafkan. Najis tapi dimaafkan kerana sedikit. Kalau berdonopong itu tidak dimaafkan, wajib basuh. Tak makna sedikit. Dalam kitab An-Najasatul Ma'fuwah, mutah anak baby tu dia kita kopek, mak dia susu lah, susu dada. Faham lagi? Jadi budak tu jeluak. Lepas jeluak budak mana koma. Mana reti koma 3 hari budak. Reti koma. Dah dia pun bubus mula mulut dia kat kopek mak dia. Maka kopek mak dia itu mutan najis. Faham lagi? Kena jeluak anak. Mak dia tadi sah sembahyang. Kerana apa? Diberi kelonggaran. Kerana nak jaga payah al-masyaqqah tajlibu tasyrik, bila kepayahan diberi hukum ringan sikit. Jadi ada jeluak di kopek mak, maaf. Yang tak maaf ada jeluak di kopek ayah. Faham? Tidak maaf pasal ayah tak ngopek anak. Faham lagi? Soalan seterusnya. Pera kucing lepas mengata makan berak rumah orang, macam mana nak bagi tuan dia sedar? Lah, mu ada mulut ah. Kau gitu tanya kau. Tak apalah ke tuan kucing. Kucing awak ni makan rumah saya pagi sekali, petang kali, pagi nasi lemak. Nak pula ikan air. Jadi kita nak ambil bagi atas hari, 8 hari hari nak. Tuan dia kata, apa saya bayar? Cara dia. Kucing dia berak rumah kita, kita suka tak tak kucing? Tak suka. Maka kita suruh tuan dia basuh. Tuan dia wajib basuh. Kalau tahu tak tahu nak buat apa, sebab tu kena beritahu. Faham? Soalan seterusnya. Boleh tak kalau lembu yang kita langgar tu sebab tuan dia lepas kokse, semelih. Kalau sempat semelih, duit tu kita guna buat baiki kereta. Dia lembu hok kita langgar tu ada tuan tau. Lembu yang ada tuan tak boleh kita ambil ikut sel. Tuan lembu itu bertanggungjawab. Jika lembu itu berlanggar berlaku pada kejadian, kata berlanggar tu lembu dengan kereta, kalau jadilah pelanggaran itu di tempat laluan kereta, tuan lembu kena ganti. Kalau berlaku pada tempat laluan lembu, tuan kereta kena ganti. Faham lagi? Jalan raya ni laluan lembu ke laluan kereta? Laluan kereta, lembu pergi duduk tengah jalan. Kawan pun balik, gong pecah. Habis nak atur ya, tuan lembu kena ganti. Kereta tu nak atur. Jadi hutang, faham lagi? Jadi zimah sampai mati. Tapi kalau laluan lembu, bukan atas jalan raya, kereta tu babah, langgar lembu, tuan kereta kena ganti. Faham lagi? Itu kaedah dia. Dah kalau dia tak mau ganti, minta lagi ya, dia kekal jadi hutang. Dah boleh tak lembu kita jual? Tak boleh lembu orang. Dah kata sembelih lembu, boleh. Tak kira lembu siapa pun. Jika kita langgar tu, kalau kita tak sembelih, mapuh jadi bakar. Jadi kita nak selamatkan daging daripada sia-sia, kita sembelih. Hukumnya harus. Syaratnya pada hayat mustaqirah. Kalau hayat mazbuk, memang tak boleh makan. Sembelih saja litarahum, kerana kesian dia gelepok. Faham lagi? Kita senang buat hukum diri ni. Bola kuning awak di rumah. Bagi. Nah, apa tua kawan-kawan ni dalam Facebook. Nah, mufti tak akan lah pakai kawan-kawan. Kawan dia mufti besar ni. Ini masalah akhir zaman. Masa tayang awal kita terlajak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, patu sedar. Apakah hukumnya? Hukumnya tak ada masalah. Sah semayang. Okey? Yang kata suruh berhenti sekerat pada ayat awal itu satu pandangan. Dia luas dalam masalah ni. Minta nasihat sikit lah ke hamba ni, nak pergi pasang ekong pula sejik ni. Kalau hamba dok pergi juga, dok tahulah nak kata apa lagi. Baik. Dia kata bakat-bakat mari semayang Jumaat sebab kita nak buah ekong ni. Di rumah kita ada tak ekong? Tak ada. Tak ada, mari sejik. Buah ekong kau tak mari kau lah. Gerak nanang. Apakah hukum pengantin laki-laki pakai inai pada tangan pada hari perkahwinan macam perempuan? Hukumnya haram. Apa pula pengantin laki pakai inai? Yang boleh laki-laki pakai inai pada rambut.
pada janggut, pada misainya yang berubah. Faham lagi? Pakai pada tangan tak boleh. Menghiaskan tangan dengan warna merah hanya diharuskan khusus untuk kaum wanita. Kata ulama-ulama fatwakan haram laki-laki memerahkan tangannya dengan inai. Kita ni ikut orang. Dulu tak ada apa orang lelaki berinai. Kau puang terikut-ikut. Faham? Akhirnya kat gini orang lelaki kita ikut. Pengantin lelaki-lelaki kemas katung, pakai coli, apa? Ikut-ikut tak. Dah artis buat, kita ikut artis. Tak boleh. La'anallahu rijala yalbasuna libtasan nisa. Allah melaknat laki-laki pakai pakaian khusus untuk perempuan. Jangan. Buang je. Pakai merah-merah jari-jari ni. Laki-laki dah. Ada ustaz kahwin pakai inang ustaz. Kenapa buat buat ni? Dia tak ada mengaji lagi. Bertunang menurut Islam macam mana? Bertunang ini ialah pihak laki-laki atau pihak perempuan menyatakan hasrat mengambil pasangannya sebagai isteri suatu hasil nanti. Itu panggil meminang. Dia khabar kat puang, ani aku nak nikah dengan mu saya sok. Itu dipanggil meminang. Ani pun jawab saya suka, jadilah bertunang. Walaupun ibu bapa tak masuk dapur lagi. Dalam Islam sudah bertunang. Syaratnya dua-dua tu bukan orang bodoh, orang bengong. Kalau dua-dua tu orang bengong, orang ada uti mikir semua, perlu kepada izin wali. Faham lagi? Dah kita buat dengan mari dengan talam, mari dengan buah anggur apa, itu ada, tak salah pun. Tapi meminang itu ialah laki-laki tulis dalam WhatsApp, Assalamualaikum, saya suka kepada awak. Kalau awak sudi, saya nak jadikan awak bagi isteri saya nanti. Itu panggil meminang dalam Islam. Faham lagi? Walaupun ibu bapa tak tahu. Apa pun kata saya setuju, saya pun suka, naklah sangat. Faham? Hukumnya sudah bertunang. Jangan main-main kita. Tak tahu kanda kita ni. Jika seorang itu telah bercerai dengan lapas satu talak, esokkannya suami rojok semua dah tanpa ke mahkamah. Sebab ni banyak sangatlah drama asal cerai balik rumah mak ayah dan sebagainya. Suami sudah rojok, jawabnya sah. Cuma dalam akta enactment nikah kahwin tak di negeri Malaysia ini kita kena beritahu kepada mahkamah. Sebab dulu orang buat betul belaka. Dia talaknya betul, dia rojoknya betul. Kita talak pun tak betul, rojok pun tak betul. Jadi mahkamah nak tahu betul tak lapah rajok awak itu. Takut kita lapah tu tak kena. Jadi kita hidup berdua semua dah haram. Itu tujuannya dipanggil ke mahkamah syariah. Faham lagi? Sebab ni orang talak jatuh kata tak jatuh. Talak tak jatuh kata jatuh. Tukar bibuah habis hukum. Pasal kita jahil lah ke hukum. Dulu tak ada ayat perlu ke mahkamah syariah. Orang mengaji kitab lah ke. Soalan yang terakhir. Semayang perempuan molek di rumah ke molek di masjid? Molek di rumah. Dari masjid harus. Tapi kalau ada majlis ilmu, molek di masjid. Saya ada satu soalan nak bertanya kepada ustaz. Saya ada memiliki satu tanah sebanyak 4 ekar. Tanah itu kegunaannya kepunyaan datuk saya yang telah meninggal dunia. Tanah itu sudah lama terbiar. Saya sudah pergi ke pejabat tanah. Dia kata tanah ini tak dapat dikesan lagi sekarang ini. Di atas tanah itu saya tanam kelapa sawit. Apakah hukumnya makan hasil kelapa sawit itu? Terima kasih. Kalau tanah datuk awak tanam, hukumnya boleh makanlah hasil. Faham lagi? Tanah orang pun boleh makan hasil. Asalnya kita minta izin. Kita tak ada tanah. Jiran kita orang kaya, minta izin nak tanam lada 2 pohon. Hukumnya ambil tanah lah. Halal. Atau tanah kerajaan. Belakang rumah kita rezak sungai 20 kaki. Tak ada orang nak buat. Tak payah minta melarang. Kita pun tanah jagung 2 batang. Halal makan jagung. Cuma bila kerajaan nak guna tanah itu, wajib kita alih tanaman itu. Jadi kalau tanah tok kita, walaupun tidak ada surat, memang hak tok kita, halal lah. Faham lagi? Adik-adik kita kata, hodak mau makan seorang, memang dia tanam. Munak pun tanam tak. Tak, aku tanam makan 8 orang. Faham lagi?
Nah, dia lagu tu. Jadi waris kata tak suka, kita nak jual tanah, jual tanah. Alih ke jagung-jagung. Faham? So nak balas benda-benda lagu ni. Baik, siapa nak bertanya soalan? Kita nak beri hadiah. Mari. Daripada masjid ni ada berapa? 8 hadiah. Daripada masjid. Istimewa masjid Kepoh ni. Soalan dia? Soalan dia, solat Jumaat. Lepas tu selepas pada imam baca Al-Fatihah, makmum tu baca Al-Fatihah tapi dia baca tu kuat. Kuat, maksud dia kuat tu memang cukup kuat lah Ustaz. Soalan dia? Soalan dia, boleh tak baca kuat lagu tu? Bukan. Kita berdosa lah sebab kita tak boleh nak tegur dia. Sebab bila saya tanya, kata dia orang tak tegur lah. Sebabkan dia ni orang lama. Sebab perangai orang ke surau ni, kalau kita tegur dia cakap, orang takkan datang masjid. So soalan dia tu kita berdosa tak Ustaz kalau kita tak tegur. Baik. Makmum baca Fatihah kuat. Kalau baca Fatihah bagi makmum dengar baik-baik. Qadar mana yang paling afdal? Al-isma' bi nafsi. Dengar di telinga kita seorang cukup. Tapi kalau dengar sampai orang kanan kiri kita, hukumnya harus. Orang kanan kiri dapat dengar, harus. Tapi kalau orang yang ketiga dapat dengar, makruh. Kita orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Orang tiga dengar, makruh. Contoh, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Orang ketiga dengar, makruh. Kalau bertepik sampai mengganggu orang lain, haram. Nampak lagi? Jadi kita kalau ramai, fardu kifayah tegur. Mesti ada sekurang-kurang seorang tegur. Lagi. Sebab tu dalam kitab-kitab ulama, hendaklah ditegur, dan jika mereka berkeras, hendaklah dihalang daripada datang solat berjemaah. Hukum ni macam tu. Ambil aja. Sama-sama. Lagi. Siapa nak tanya soalan? Ya, ada hadiah ni. PlayStation ke apa ni? Tak apalah, ni dulu. Mari dulu. Awak dengar. Waalaikumsalam. Siapa yang meninggal? Anak besar mana? Umur 40 lebih. Umur 40 lebih bukan anak yatim. Bukan anak yatim. Okey. Anak yatim ini ialah yang belum balik, belum mukallaf. Cuma pemerintah umat Islam dah memberikan kelonggaran kepada anak-anak yang tidak upaya membela diri. Macam gila, OKU, walaupun dia tu sudah balik, tapi dia tak sempurna, maka hendaklah dianggap seperti anak yatim, iaitu diberi sumbangan-sumbangan sampai dia meninggal dunia. Okey? Ambil aja. Sama. Lagi? Mana tadi? Ada lagi? Ustaz. Waalaikumsalam. Jadi soalan saya ada seorang kawan non-Muslim ni, bukan Islam. Dia tanya, kalau Tuhan tu dia tahu segala-galanya, dia yang tentukan segala-galanya. Jadi macam mana konsep takdir itu berfungsi? Macam kalau orang bukan Islam, orang kafir, jika bawah saya sudah ditakdirkan jadi orang kafir, orang Kristian. Jadi macam mana saya nak bentuk masalah tu? Konsep apa? Konsep takdir. Konsep takdir itu berfungsi macam mana? Tak faham. Tak, maksud saya konsep takdir berfungsi macam mana? Takdir. Okey. Dia kata, orang bukan Islam kata, kalau Allah itu sudah mengetahui segala-galanya, menentukan segala-galanya, apakah maksud konsep takdir nak sesuaikan? Takdir ni apa? Takdir ni macam
seorang yang arkitek, dia nak buat bangunan, dia lukis dulu. Okey? Dia lukis bangunan. Nanti bangunan yang akan siap mengikut lukisan itu ke atau tidak? Bisa. Mengikutlah, itulah takdirnya. Maksudnya kita ini, apa yang berlaku sekarang ialah apa yang telah ditentukan oleh Allah sejak azali. Innallaha qaddara kulli syai' qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 5,000 sanah. Allah Taala mentakdirkan, membuat khususkan kejadian-kejadian yang akan berlaku sebelum Allah cipta 7 lapis langit dan bumi 50,000 tahun. Jadi apa yang berlaku sekarang ialah apa yang telah digariskan oleh Allah. Faham lagi? Kat mana tak kena ni? Kalau maknanya kalau orang Islam kalau dia tak ni masuk neraka, itu boleh. Ada orang Islam dia kata kita siap dah kalau dia masuk neraka buatnya. Betul lah. Orang bukan Islam mati dalam kafir masuk neraka. Okey? Orang yang bukan Islam sempat masuk Islam sebelum mati masuk syurga. Semua itu sudah diketahui oleh Allah. Dan kita tidak mengetahui, Allah seorang saja yang mengetahui. Jadi boleh orang kafir kata Allah zalim lagu tu. Kita seorang orang kafir dipaksa untuk mati dalam kafir. Kenapa tidak tulis mati dalam Islam? Betul tak? Tidak zalim sebab Allah beri akal fikiran, usaha dan ikhtiar. Okey, kita keluar di simpang jalan, ke kanannya judi, ke kirinya sembahyang. Kita boleh pilih tak kanan atau kiri? Boleh. Kita pilih judi. Okey, kita tak pilih kiri pergi solat. Maka adakah kita salahkan takdir Allah? Tak. Nampak? Kerana kita boleh memilih. Jadi kita diazab di akhirat nanti bukan Allah yang paksa kamu buat. Kamu yang telah diberi pilihan, nak sembahyang ke nak berjudi, mau ambil belah judi, mana boleh salahkan Allah? Maka kamu diazab dengan kamu pilihan kamu. Kerana itu orang kafir yang tidak datang agama Islam kepadanya, maka masuk dalam umat fatrah, tidak masuk neraka. Okey? Ambil dia. Pasing apa? Ni hantar ini. Lagi soalan? Ada Waalaikumsalam. Okey. Mati anak dengan ayah sida. Si mati makan saka ayam. Macam mana? Ayah tak kira accident, dia mati, senang mati. Ibu ayah dengan anak mati. Tinggal siapa? Tinggal cucu dia. Cucu dapat saka. Selagi ada anak, cucu tak dapat. Dia hijab. Faham? Awak ada anak, awak mati, anak dapat. Kalau awak ada cucu, cucu tak dapat. Kerana ada anak. Tapi kalau anak tak ada dah, ada cucu, cucu dapat. Dia mana tuan harta mati, orang yang berhak mendapat tak dapat lagi, lalu mati, baru mewakilkan kepada cucu. Okey? Dia sama dengan anak-anak orang hidup lagi ya. Sama je. Tak ada yang kedua Ustaz. Dia mesti je. Lagi soalan. Ada lagi? Jangan malu. Puang boleh tanya kau puang. Ada. Allah. Tak payah bangun. Allah gitu. Lagi makan lembu pula lagi. Jangan balik makan lembu pula ni. Ada? Tidak, okey. Dah berapa awak bangun dulu? Dah awak tanya dulu bangun. Cepat. Cepat. Mic dah sebab bola gitu. Oh. Kan nak kita main Facebook berapa sembilan. Kita main subuh pukul 8 ke 9. Semayang subuh pukul 8. Boleh kalau dalam waktu subuh? Kadang-kadang
Dah pukul 8 tu subuh habis lagi. Habis dah. Habis dah sebab apa dia semayang pukul habis waktu? Kena tahu sebab tu. Tidur. Tidur bila? Malam. Boleh. Nabi kata man nama am salati fal yusalliha idza staiqala. Barang siapa yang tidur pada waktu malam, dia bangun itu sudah hilang waktu solat, maka hendaklah dia qada pada masa dia teringat itu. Faham lagi? Walaupun pukul 8, pukul 9. Yang tak bolehnya sudah masuk waktu subuh, dia tidur sikit lagi, lepas tu bangun pukul 9. Haram perbuatannya, berdosa, wajib qada juga. Kalau tidur dari awal malam, diberi maaf. Nampak? Ambil hadiah. Okay. Ada? Waalaikumsalam. Wasik. Bukan masih ingat. Biasanya kan orang tua ni dia susah nak kita dapat pada tempat kosong kan. Jadi nak semayang tu nak masuk kosong yang bertanggungan atau macam payah sikit. Nak minta ustaz mengingat lagi pada kamu. Terima kasih. Banyak pergi masjid. Banyak apa nak kisah tempat. Minta tolong ustaz nasihat. Ramai apa mari awak tak mau kisah tempat. Dia begini, dia ada satu prinsip dalam kedudukan saf perempuan, lebih belakang lebih baik. Nampak? Maknanya dia duduk belakang dia lebih baik pada depan. Orang laki-laki lebih depan lebih baik. Tetapi jika ruang hak itu sudah disediakan dan kita masing-masing tak pergi depan belakang, akhirnya duduklah kolor dia 3 orang. Itu tak boleh juga. Jadi siapa yang sampai dulu boleh duduk di belakang, sampai nombor 2 depan pada belakang, sampai nombor 3 depan lagi. Itu konsep orang perempuan. Bukan maknanya kalau dia nak semayang, sampai dulu duduk depan sekali. Orang laki-laki siapa sampai dulu duduk saf pertama. Orang perempuan katakan dia ada 4 saf. Siapa sampai dulu dia rebut saf nombor 4. Siapa sampai kediam sekali dia duduk saf nombor 1. Itu pada masalah solat. Pada masalah program seperti majlis ilmu, maka di depan lebih dekat lebih baik. Jadi kadang-kadang kapal ni malas nak gerak, dari parking situ macam kapal peri, macam tokang duduk situ, dak akak dah pokok. Apa jadi pun duduk sopong gitu. Jadi kena ingat orang perempuan, mudah-mudahkan pergerakan untuk memberi ruang pada orang lain, insya-Allah dapat pahala. Rida. Baik, lagi soalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ada kebun. Itu lembu ada, kan saya lembu orang. Lembu tu besok tu saya. Lembu tu anak saya. Lembu tu? Lembu orang lah tu saya. Betul. Atau mesti di burung. Itu saya pokok tu tak pergi dia. Kecoh tu tak. Kecoh tu ada. Kecoh tu tak ada. Tak faham. Siapa faham? Ini ya. Kamu suruh saya. Jadi ini. Aku betul betul ada. Kita boleh kita. Macam mana hukumnya? Pokok atau? Kita boleh. Dah ganti tu 3 riyal harga dia. Harga pokok. Patah tu kena beri ke dia. Kita cerdik pula, patah kita bagi, orang tu faham pula produk baru. Dah boleh, kena beri ke tuang dia. Faham lagi? Lembu tu mari makan pokok kita, pokok sebatang. Pak patah. Kita kata kena ganti yang 3 riyal, dia pun ganti baru 3 riyal. Ambil lama tu beri ke dia. Kalau tidak sedap panggil lembu rumah suruh pergi. Kau banyak orang boleh. Kena khabar ke dia, awak nak ambil dah ni hak patah ni. Kena kata gitu. Kalau awak tak ambil, saya simpang lah. Okey? Ni. Beri dah. Ada lagi answer lagi? Tak ada, orang start. Ni lah. Mana yang tadi? Mana tu? Kita 3.
Banyak orang kepoh boleh mana ni? Ni. Cepat. Dia. Bagi kat adik. Cepat. Cakap cepat. Awak ni sih. Ni. Waalaikumsalam. Saya nak tanya pasal awak juga. Ha. Sebab macam kita kan kalau biasa sebab kadang-kadang kita semua orang kata tak apalah aku bedok. Jadi tak tahulah awak juga orang perempuan, orang laki-laki wajib tutup aurat walaupun tua ngatuk. Faham tak? Ngatuk mati. Faham tak? Tua ngatuk. Tua bangka panggil. Termasuk al-qawaidu minan nisa, 3 selendang. Gogeh. Cuma sebagian ulama tafsir memberi kelonggaran. Kerana orang tua itu dia pakai tak kemah dah macam orang muda-muda. Faham? Dia pakai tudung, kadang-kadang tupik sepel, telinga. Kadang-kadang dia pakai tupik jambu ke atas. Dia orang tua. Maka itu diberi kemaafan. Itu maksudnya. Faham? Bukan kita silai kembar gantung. Faham? Ini kembar gantung. Nah, orang mari jual ikan, mari beli ikan, ikan baku ikan, kembar gantung. Umur baru 58. Nah, orang poso kata molek tu kembar gantung. Orang kata budak, kita kata budak. Memanglah poso tengok tak apalah. Dia gitu. Kalau ayam tak patut, itik sudu. Kena gu molek dengan tubuh tu. Tak boleh. Orang muda-muda dia tengok orang umur 60 kembar gantung, memang dah hak. 60 molong. Mandi kembar gantung, biar rumah. Mama rempik lalu tengok cakap berhenti break. Dok tapi kalau polong lalu duk siap. Ada polong. Faham lagi pasal kena dengan watak dia tu, dengan usia dia tu yang mari ngam. Faham lagi? Tu pada kadang memang dah ayam tak patut tapi lalu itik sudu. Faham lagi? Umur 25 memang tak ada semangat tengok 60. Tapi tengok ni poso 74. Kilah mula kan poso tak pala. Jadi tua pun jaga aurat. Cuma bila orang tua tidak sempurna macam orang muda tak. Pakai kain kadang-kadang tinggi sikit, pakai keting, dimaaf pada syarak. Amin. 3 orang lagi ni daripada Prima Valley. Nak jawab, nak tanya soalan. Boleh. Ini Kuta istimewa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nak tanya orang semayang ni. Makmu kalau kadang-kadang berbeza, dia buka secara terus atau jauh. Bagi makmu tengok orang semayang ni orang tutup. Sebelum semayang ni tutup tak? Sebelum semayang ni tutup dah. Yang kedua sepakat ini tutup. Sepakat lain tutup. Jadi apa hukum ni? Tutup apa? Tutup kita buka ke tak? Siapa tutup? Makmu. Bapa tutup? Tak tahu tu nak tanya. Tanya makmu kan? Tanya aku. Makmu tutup tanya aku. Mana kita nak jawab pun? Kita pun tak tahu apa yang tutup. Tutup tu tutup kan ni. Buka tu bila buka gini. Dia tutup. Bila orang nak semayang tu, bila rumah tu dia tengok rumah. Dia tutup sampai kat dia. Tutup dia tutup sebab tak ada orang. Tak apa lah tutup. Dia tak boleh. Ni orang tengah semayang dia tutup. Orang tak semayang dia tutup. Ada orang semayang tak? Itu tak ada orang semayang ni. Tak apa. Orang nak semayang dia buka. Jangan orang tengah semayang dia tutup dah. Ada setengah surga tu, setengah surga orang mari lewat semayang, dia bidah, dia tutup api. Ada tutup api. Semayang nak kelak kawan tu. Itu berat dan ambil sini, ambil dia. Orang kapuan ni. Kapuan ni. Tak tanya ke sini. Sini.
Lihat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ingin tanya. Lihat. Saya ingin tanya. Ah. Semasa hari Jumaat, masa nak maknanya ada makmum mati, ada dua, ada dalam masing-masing panggung, lepas tu ada sebelum pada nak kuat tu ada bila ada orang yang cakap dalam kata-kata tu, kalau ada orang bercakap juga kedua, lepas tu kita tekor tu macam mana Ustaz? Tak faham. Nak kabum dia. Orang duduk luar. Duduk luar pada, duduk dalam pada. Masa mana? Masa tebah. Khutbah Jumaat. Okey. Lepas tu macam kita nak tekor kali lisan ke, dia diam. Macam mana? Nak boleh? Dia orang tegur. Masa dia cakap, masa imam baca tegur. Dia bercakap. Orang bercakap, nanti dia tegur. Apa itu? Nanti kalau Nabi Tubi ke Nabi suara tu macam mana? Apabila orang sedang berkhutbah, lepas tu ada orang yang bercakap, hendaklah kita tegur, cuma jangan bercakap. Kalau Nabi kata, kalau mu kata amsik, faqatlah rauta. Kita dengar orang khutbah, ada budak bercakap, kita pergi kata diam, jangan bercakap, jangan bising. Perbuatan itu makruh. Faham? Dan bagaimana cara nak tegur? Tegur dengan tidak bercakap. Dengan isyarat. Isyarat ini ada 5 isyarat yang dalam dunia semua orang reti. Nombor 1 ialah angguk. Seluruh dunia reti. Benda mana angguk? Mana setuju. Yang kedua, geleng. Semua dunia reti. Mana benda? Tidak setuju. Yang ketiga, iaitulah tahan, suruh berhenti. Yang keempat ialah suruh dunia tahu benda ni. Kalau budak tengah cakap, betul tak? Kalau yang keempat ni dia tak faham, guna yang kelima. Okey. Lepas tu Imam Nawawi sebut dalam fatwa dia, hendaklah menggunakan isyarat ketika melarang orang bercakap ketika khutbah. Okey? Macam ni ambil ajar. Terima kasih Ustaz. Sama kasih. Ni. Kita semayang, lepas tu ketuk. Nak keluar puana supaya tak ganggu orang solat. Baik. Hukum melintas depan orang semayang haram. Faham lagi? Orang tengah semayang, kita sengaja tahu dah kita lintas ke depan ni, haram, berdosa. Melainkan dia semayang itu di tengah pintu. Orang nak lalu tak boleh, maka tak apa lintas. Sebagai hukuman dia, salah semayang depan pintu. Faham lagi? Jadi kata ulama fiqh, bila kita tengah semayang, lepas tu kita batal, jangan lintas depan orang semayang. Keluar ke belakang atau ke depan. Contoh, kita ada pintu depan, kita keluar straight, dia ambil wuduk, masuk balik ke belakang. Faham lagi? Jangan lintas ke tepi, kerana orang tengah semayang. Sehingga ada fatwa mengatakan duduk di situ sampai habis semayang, baru keluar. Nah, tapi ada juga pendapat mengatakan kita boleh keluar melalui belakang. Maknanya kita tengah semayang, saf ketiga, belakang kita ada 2 lagi saf. Faham lagi? Kanan tak boleh lalu orang semayang, kiri tak boleh lalu. Kita pusing belakang, kita rolor tangan. Orang yang di belakang ni, bila tengok orang depan pusing, hendaklah longgar dekat, buat gini. Faham? Orang hakkan ni buat gini, orang yang sebelah ni buat gini. Boleh tak lalu? Boleh tak? Ta'awanu 'alal birri wat taqwa, termasuk tolong-menolong perkara baik. Faham? Jadi orang belakang pusing, Allah begitu tangan, buat isyarat, maka ini pun buka. Boleh tak lalu? Ingat tu. Jangan Allah tangan, Allah maksudnya. Balik awal. Faham lagi? Mari sini ambil hadiah. Ada lagi nak tanya dia? Nak makan lembu tak? Siapa lagi nak tanya?
Tak ada adik yang tak tanya lah. Ada lagi nak tanya dia? Ada tak? Ada? Tak ada dah? Ada belakang. Baik. Tak apa lah. Panas sekejap tu, waktu kita nak buat aircon. Betul tak? Panas sekejap. Jadi masuk aircon ni. Baik. Anak pakai pamper duduk atas kita. Okey. Soalan terakhir malam ni, kita tengah semayang, anak pakai pamper duduk atas kita. Okey? Apakah hukum semayang kita? Syarat sah semayang, ketika semayang, hendaklah suci kita, badan, pakaian, tempat daripada najis. Dan tidak boleh kita menanggung sesuatu yang ada najis. Maka jika dalam pampers anak kita ada kencing atau ada najis, ada tahi, dia duduk atas kita punya riba, masa kita tayak awal contoh, kita tahu dah ada air kencing, hendaklah kita alih. Bila kita alih dengan segera, maaf, belum batal sembahyang. Tapi kalau dia punya pamper tembuh, dia duduk je lekat, basah dah di kain kita, maka itu sudah batal sembahyang. Yang kata tak batal lagi, anak tu duduk atas riba kita, tetapi tidak rejak najisnya kena kain kita. Kita pun tolak dia. Jangan angkat. Bila kita angkat, dikira mengangkat sesuatu yang ada najis, batal sembahyang. Kita tolak saja. Faham lagi? Tapi jika tiada najis, kita baru mandi anak kita baru pakai paper, baru bedak molek, biasa tak kecil lagi, sejam lagi baru kecil. Kita pun sembahyang dulu. Dia duduk masa tayak awal, tak ada masalah. Sampai kesalam pun tak batal. Kerana apa? Kerana Nabi pernah sujud dan cucu dia naik atas belakang buat kuda. Sehingga Nabi sujud lama. Sahabat tanya, apa tadi semayang sujud lama sangat? Dia kata budak cek naik atas belakang, main atas belakang. Imam Nabi tu. Kalau aku akad macam biasa, dia tak puas main. Jadi aku sujud lama, aku dapat sujud lama kepada Allah, budak ni dapat bermain sampai puas. Comel tak? Jadi menunjukkan kalau kanak-kanak yang tidak ada najis, tidak membatalkan solat, naik atas belakang. Betul tak? Jadi kalau kita tengah sujud, anak mari duduk tariba, tak usahlah kepok pada dia. Ni dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oi jadi. Bau anak kepok pada anak. Bongo punya ayuh. Anak lagi. Anak kita kan tu, tak ada anak susah nak anak. Betul tak? Kalau ada najis, alih pun tepi. Nah, macam kawan kita semayang duduk depan. Dia tengok jatuh taik kiku atas piah dia. Maka kita pun tolak piah dia sampai jatuh. Tak batal. Tapi kalau kita pergi akak piah dia, batal kita. Kerana menanggung sesuatu yang bawa najis. Faham lagi? Kita tolak. Kita jadi imam. Faham lagi? Kita jadi imam. Jadi imam. Tikus berlari buat atas rabung, jatuh taik lepek atas piah tu imam. Atas sokok tu imam. Kita pun pegang piah-piah imam, kita tolak dia jatuh. Tu imam kalau tengah semayang, kalau ada orang tolak piah, tak usah balas ni mesti ada sesuatu ni, teruskan solat. Kan kocok pula. Sebab kan erti nak buat. Betul tak? Tahi jatuh atas, tahi cicok jatuh atas piah tu imam, makmum belakang, subhanallah. Subhanallah. Imam tak apa. Fatihah baca cok. Surah baru nak start, subhanallah. Tak apa. Gitu balik awal. Punah ranah habis. Tak payah. Dia tolak, biar jatuh. Okey? Kalau memang dia memang rosak dah semayang, kita bergerak duduk sebelah imam, diri sebelah dia. Faham lagi? Imam tu memang batal dah, cuma dia tak sedar. Faham lagi? Contohnya imam kain koyok. Koyok daripada atas belakang sampai bawah. Ada besar pinggang nampak punggung. Tulang itu tak akan lalang. Faham? Jadi kita takkan kata subhanallah. Kita gerak duduk sebelah imam. Okey, imam itu bila rasa orang mari duduk sebelah dia, hendaklah dia berhenti dan keluar dari sembahyang. Jangan orang duduk sebelah tolak. Faham lagi? Mana orang duduk sebelah aku ni tolak. Padahal dia puing dah. Jadi terima kasih kepada sekalian yang bertanya,
Yang sudah memberi sumbangan derma untuk kita beli aircon, pihak masjid hanya mampu mengucapkan jutaan terima kasih. Allah Ta'ala akan sempurnakan pahala tuan-tuan dan puan di akhirat sana. Allah manfa'na bima 'allamtana alimna bima yanfa'una rabbana zidna ilma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.